Pada pagi itu, dia keseorangan pergi ke kedai runcit yang berdekatan dengan kawasan rumahnya. Dia hendak membeli mi sedap dengan telur, katanya. Ibunya kemudian menunggu anaknya pulang ke rumah tetapi tidak sampai-sampai. Padahal kedai itu tidak jauh pun dari rumah mereka. Kemana anaknya menghilang? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Orang terakhir yang melihat budak itu ialah seorang jirannya. Budak itu dilihat menaiki tangga flat kediamannya sambil membawa beg plastik berwarna merah jambu. Tidak ada orang lain yang kelihatan pada masa itu. Disebabkan berasa curiga atas kehilangan mangsa, nenek mangsa telah membuat satu laporan polis. Seminggu selepas laporan polis dibuat, satu mayat telah dijumpai oleh Datuk Mangsa bersama penduduk kawasan flat tersebut di sebuah rumah terbengkalai. Polis menahan 4 orang termasuk bapa mangsa bagi membantu siasatan berhubung kehilangan kanak-kanak itu. Bagaimanapun, siasatan polis mendapati bapa mangsa tidak terlibat dengan pembunuhan kejam anaknya itu dan hanya 3 suspek berkenaan dipercayai terlibat dalam kejadian itu. Ketiga-tiga mereka juga didapati positif dadah selain 2 daripada mereka turut mempunyai rekod jenayah atas kesalahan dadah dan mencuri. Nurul Nadira atau lebih dikenali sebagai Dirang hilang pada 1 Mac 2012 ketika keluar membeli mi segera dan telur di sebuah kedai runcit di kediamannya di flat Seri Delima, Bandar Seri Alam, Pasir Gudang, Johor. Ketika mayat dijumpai, identitinya tidak dapat dipastikan kerana mayat itu sudah rentung. Mayat dibakar dan diletakkan dalam satu lubang di kawasan rumah terbengkalai itu. Pakar forensik odontologis kemudian membuat pemeriksaan ke atas mayat dan menganggarkan umur purata mayat adalah 4.67 tahun. Umur tersebut konsisten dengan umur budak yang hilang itu. Ahli kimia kemudian membandingkan spesimen tulang dan darah ibu mangsa dan hasilnya mendapati 99.9% mangsa adalah anaknya berdasarkan data penduduk Melayu di Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi pada mangsa? Siapa yang bertanggungjawab membunuh mangsa? Pakar perubatan forensik kemudian menjalankan bedah siasat dengan mengambil swab dari dubur dan kemaluan mangsa. Hasilnya, DNA suspek berjaya ditemui. Pada hari kejadian, suspek yang tinggal di flat berhampiran dengan rumah mangsa dilihat turun ke bawah flatnya untuk membuka suis air yang disambung secara haram. Rakan serumahnya menyatakan suspek datang dari arah kebun kelapa sawit dalam keadaan tergesa-gesa. Ketika itulah suspek disyaki terlibat dengan insiden pembunuhan mangsa. Suspek kemudian ditahan dan didakwa di Mahkamah Tinggi Johor Bahru atas kesalahan membunuh mangsa. Pegawai forensik daripada Makmal Forensik Polis Diraja Malaysia Ceras mengambil sampel tanah di kawasan rumah terbengkalai tersebut. Sampel tanah itu dibandingkan dengan sampel tanah pada motosikal suspek. Hasilnya ada persamaan kecerunan ketumpatan tanah dan juga warna. Bedah siasat di Hospital Sultanah Aminah mengesahkan punca kematian mangsa adalah dilemaskan dan penekanan pada leher. Terdapat juga kesan lebam pada rahang dan hidung mangsa. Mangsa mati sebelum dibakar. Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bahru telah memutuskan kesemua elemen pembunuhan berjaya dibuktikan dan tiada sebarang keraguan suspek yang membunuh mangsa. Suspek disabitkan bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Peguam bela kemudian membuat rayuan kes di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Antara hujahan yang dikemukakan peguam bela adalah hakim tersilap kerana tidak mengambil kira faktor alibi suspek ketika hari kejadian. Muhyiddin Mahyidin iaitu suspek berkata
Pada hari kanak-kanak itu dilaporkan hilang, dia berada bersama rakannya iaitu Lance Corporal Wan Arif Wan Abdullah dan abang angkatnya yang bernama Abdul Muhammad Abdul Samad. Wan Arif dari Balai Polis Pasir Gudang dan Abdul Muhammad yang merupakan seorang buruh kemudian memberi keterangan sebagai saksi pembelaan. Dalam keterangannya, Wan Arif berkata beliau bertemu Muhyiddin sehari sebelum kejadian, manakala Abdul Muhammad pula mengesahkan berada bersama Muhyiddin pada 1 Mac 2012. Ujian ke atas sampel tanah juga dikatakan tidak perlu dijadikan bukti konklusif untuk membuktikan suspek terlibat. Saksi yang memberitahu keberadaan suspek semasa hari kejadian iaitu rakan serumah suspek sepatutnya tidak perlu diambil kira kerana saksi itu mengambil dadah dan pada mulanya rakan suspek itu adalah antara yang disyaki terlibat dalam kes ini. Jadi, keterangan saksi tersebut perlu ditolak. Panel Hakim Mahkamah Rayuan menolak kesemua ujian peguam bela suspek disebabkan tiada saksi mata yang melihat bagaimana mangsa mati dibunuh. Bukti-bukti keadaan semasa kejadian berlaku perlu diambil kira. Tanggungjawab adalah pendakwaan di mana bukti-bukti bersifat tidak langsung adalah sangat berat dan bukti itu mesti menunjukkan kesimpulan tertuduh yang bersalah, merujuk kepada kes Mahkamah Persekutuan Chang Kim Siong lawan pendakwa raya. Semasa mayat mangsa dijumpai, ada cebisan kain pelekat milik suspek yang diikat pada leher mangsa. Rakan serumah suspek dapat mengecam kain pelekat itu adalah milik suspek. Suspek dikatakan hanya memiliki sehelai kain pelekat itu untuk mandi dan juga tidur. Semasa Hakim Mahkamah Tinggi membaca keputusan kes, Hakim ada mengatakan mangsa diumpan suspek dengan gula-gula strawberry. Mangsa kemudian dikatakan mengikut suspek hingga ke kawasan rumah terbengkalai itu. Walaupun bukti ini tidak disahkan oleh suspek, ianya tidak menjejaskan keseluruhan dapatan mahkamah bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap suspek. Ini bermaksud tiada sebarang keraguan bahawa suspek 100% terlibat dan berniat untuk membunuh mangsa. Sebaik hukuman dijatuhkan, Muhyiddin Maidin yang pada mulanya berdiri tenang kemudian jatuh terduduk dan menangis. 3 saudara perempuannya yang ada sekali di mahkamah pada ketika itu juga turut menangis. "Ke tepi, ke tepi," jerit Muhyiddin dalam tangisan sambil cuba menendang jurugambar-jurugambar akhbar yang mengambil gambarnya semasa dia diiringi polis ke lokap mahkamah. Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Yang Amat Arif, Tengku Maimun Tuan Mat, Balia Yusof dan Mokhtaruddin Baki pada Disember 2014 telah memutuskan suspek bersalah atas tuduhan membunuh mangsa dan dihukum gantung sampai mati. Nurul Nadirah atau Dirang dipercayai dibunuh di sebuah rumah terbengkalai di ladang kelapa sawit, Jalan Suria 47, Bandar Seri Alam, Pasir Gudang, Johor.